Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sambung balik buku kita ni, Fiqh Sunnah Imam Syafi'i. Pedoman dalam kehidupan Islam. Di kitab Asal Tadhib fi Adillati Matan Ghaib Taqrib oleh Syekh Dr. Mustafa di Al-Bugha. Nah, jadi kita sebenarnya masuk ke siri ke 20 dah. 20 kali dah kita kelas kuliah kitab ni lah, buku ni. Terakhir sekali kita bincang perkara yang membatalkan solat lah. Dan perkara-perkara yang melibatkan sujud sahwi. Hari ni perkara dalam bab solat ni, bab yang ke-12 kita nak bincang. Itu 5 waktu yang dilarang solat selain solat yang memiliki sebab yang khusus. Ada 5 waktu ni awak tak boleh solat. Kamu semua ni tak boleh solat waktu tersebut dah. Kecuali sebab yang khusus dah. Pertama, setelah solat subuh hingga matahari terbit. Lepas sembahyang subuh, fardu subuh, tak boleh sembahyang sunat lagi ni. Yang kedua, ketika matahari terbit hingga naik kira-kira setinggi tombak. Itu waktu syuruk. Waktu syuruk ni waktu dilarang solat. Ada kata solat syuruk, tahulah. Sebenarnya waktu syuruk ni waktu dilarang solat ni. Waktu tu nama solat pelik kan waktu syuruk ni. Sebenarnya waktu syuruk tu waktu yang dilarang solat, bermula habis subuh hinggalah naik segala tu lebih kurang 15 minit, 20 minit, ada kata dalam kalender kita 28 minit Habis waktu subuh 28 minit dia tulis duha tu, barulah awak boleh solat. Waktu tu 28 minit lepas habis subuh. Bukan setelah solat subuh awak, habis subuh dah. Awak tengok kalender tu, habis subuh tu. Dalam kalender kita 28 minit dah. Jadi kita ikut tu lah. Ikut alif falak lah. Tak payah dah ikut setengah tu, ikut jemaah tabligh dah, ikut 15 minit dah. Tak payah ikut. Yang tu dah ikut yang kita yakin lah. Kerana kita ni ada alif falak dah. Kira dah 28 minit lah. Lebih selamat lah. Jadi tak boleh solat solat duha, solat hajat, solat apa tak boleh. Kecuali yang ada kecuali ni solat tahiyatul masjid. Awak daripada luar tiba-tiba masuk masjid. Lepas subuh waktu tersebut, ada ulama kata boleh lah. Ada mazhab kata tak boleh lah. Sebab khusus ni ada lah. Lepas ni kita bicara. Okey, yang ketiganya, ketika matahari tepat berada di pertengahan hinggalah condong ke barat. Maksudnya dekat dengan suhu dah. Dekat dengan suhu tu, sebelum masuk waktu zuhur tu, terutama 10 minit dah dekat dengan zuhur tu, tak boleh solat sunat. Cuma mazhab kita kecuali juga untuk solat ni lah, solat tahiyatul masjid. Orang masuk masjid tiba dah, dibenarkan. Mazhab lain tak boleh lah. Jadi waktu tengah hari tegak ni, sebelum zuhur, zuhur kita berapa dah? Tak nampak. Berapa zuhur tu ni? 1:21 situ. Jadi awak tak boleh lah lebih dekat-dekat ni, 1:20, 1:19, 1:15, 18 je. Dekat 1:15 secara umum tak boleh solat sunat, kecuali solat tahiyatul masjid tu ada ulama boleh benarkan kerana sebab khusus, kerana masuk masjid. Solat hajat tak boleh lah. Okey, lepas tu setelah solat asar hingga terbenam matahari. Lepas awak sembahyang asar tak ada sembahyang sunat, tak boleh solat sunat lah. Yang kelima, ketika terbenam matahari hingga sempurna terbenam matahari. Jadi matahari terbenam belum masuk maghrib lagi dah. Matahari kalau awak tengok tepi laut, itu telah mencecah laut dah. Sentuh laut dah. Nampak macam sentuh laut. Nampak macam bersentuh laut dah. Start tu tak boleh solat. Matahari benar-benar tenggelam tu betul-betul maghrib. Tenggelam tu barulah tak boleh, baru boleh sembahyang solat maghrib ke solat qabliyah maghrib ya. Dan seumpamanya Imam Bukhari 561 dan Muslim, hadis sahih Muslim 807. Meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Artinya tidak ada solat setelah subuh sampai matahari naik kira-kira setinggi tombak. Waktu duha lah.
Habis waktu syuruk ya. Dan tidak ada solat setelah asar, setelah sembahyang asar, fardu asar ni. Jadi janganlah kolak solat sehinggalah hatta taghiba syamsu, hingga ghaib, hilang dia matahari ya, tenggelam matahari ya. Okey, masuk tidak ada solat di sini ialah dilarang solat. Tak boleh solat lah. Yang ni janganlah kamu solat pada waktu-waktu tersebut ya. Imam Muslim hadis 831 meriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu, ia menyatakan ada 3 waktu yang kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk solat. 3 waktu Nabi larang. Dan menguburkan jenazah padanya. Bukan solat saja, menguburkan jenazah pun Nabi larang. Okey, ketika matahari terbit dengan terik hingga naik betul hingga zuhur pukul 12:30 1 dah dekat-dekat tu yang molek lah. Nak jenazah tanah kubur pun tak molek tengah hari ketika matahari tepat di pertengahan hingga condong ke barat bukan kena ketika matahari terbit dengan terik hingga naik ni waktu syuruk terbit matahari, maksudnya sehingga naik ni betul segala waktu syuruk hingga waktu duha tu boleh tanah jenazah kau solat ketika matahari tepat di pertengahan hingga condong ke barat, waktu dekat tengah hari zuhur 10 minit. Ada macam-macam pendapat lah, dekat dengan zuhur, dekat-dekat tu tak boleh solat sunat hajat ke apa ketika matahari dan manakala matahari condong ke barat untuk terbenam lepas asar dekat dengan maghrib tu tak boleh sembahyang sunat larangan-larangan pada hadis di atas berarti haram haram ni kata adapun solat-solat memiliki sebab yang khusus baik sunat maupun fardu, maka boleh dikerjakan pada waktu-waktu tersebut berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Awak sembahyang subuh lewat dekat waktu syuruk ataupun waktu syuruk dah bangun lewat subuh habis sembahyang juga subuh tak payah tunggu memang kena waktu asar, sembahyang asar ni awak lewat sembahyang asar dekat dengan maghrib, sembahyanglah maghrib juga asar tak kira waktu tu asar tak boleh kerana waktu tu terdesak hadis riwayat Bukhari 572 dan Muslim 984 dari Anas radhiyallahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika, la kaffarata laha illa dzalika. Artinya barang siapa tidak mengerjakan solat kerana lupa, tidur, lupa, lalai, tak khabar, tak sengajalah, maka hendaklah ia mengerjakan ketika ia ingat. Idza dzakaraha, teringat tu tersedar, tersentuh ke apa kau, tertenang, cepat-cepat solat. Dan tidak ada kafarat lain selain itu, tidak ada denda lain tertidur, terlambat, sedar ke apa, bangun cepat-cepat solat. Walaupun waktu tu dekat nak habis waktu maghrib atau dekat nak habis waktu subuh ataupun telah masuk waktu syuruk solat juga segera solat. Tak sengaja tak dosa, cuai nampak pisah main game tengah malam bukan dosa tu dah. Ataupun leka ke ada sifat cuai ni tak boleh lah dosa juga. Cumanya besar atau kecil lah, main game tak khabar dosa juga jadi tengoklah kadar mana cuai, tidak cuai ni lepas belakang Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk ingat pada aku bunyi apa pula dah boleh hakak ni. Dia telefon masih ni. Tak apalah, kita pergi pula hadis riwayat Bukhari 1176 dan Muslim 834 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menyatakan Rasulullah solat 2 rakaat setelah asar. Maka aku bertanya kepada baginda tentang hal tersebut. Baginda menjawab, wahai anak perempuan Abu Umayyah. Itu Ummu Salamah tu lah, anak perempuan Abu Umayyah. Engkau bertanya tentang solat 2 rakaat setelah asar.
Sesungguhnya tadi ada tetamu yang datang dari Bani Abdul Qais. Maka mereka menghana aku dari mengerjakan salat sunat 2 rakaat ba'da zuhur. Oleh kerana itu aku mengerjanya sekarang. Nabi ni lepas mai zuhur, Nabi ada orang mari berjumpa dengan Nabi dah. Nabi tak sempat solat sunat lagi. Nabi pun berbincang lah. Selesai masalah orang jauh ni tanya dia ni daripada Bani Abdul Qais. Jumpa orang Nabi dah. Jadi sampai asar, solat asar tak sempat lah sembahyang sunat ba'diyah ni. Nabi ganti lepas solat asar dah. Ada Nabi pernah ganti solat zuhur ba'diyah lepas solat sunat Nabi ganti lah. Sebab apa Nabi ganti? Kerana Nabi, kebiasaan Nabi tidak meninggalkan solat rawatib ni. Tiba-tiba ada gangguan, Nabi pun solat qada lah. Qada solat ba'diyah zuhur lepas asar. Lepas zuhur tak sempat dia. Lepas asar tak sempat sebab Nabi sembahyang sunat qabliyah sunat asar ni. 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Lepas tu jadi imam tu sembahyang asar. Jadi Nabi ganti selepas zuhur. Okey, hari ni nak bincang pula yang ke-13. Hukum solat berjemaah. Kitab ni, buku ni macam-macam kitab. Buku ni kata solat berjemaah hukumnya sunat muakkad, baik lelaki maupun perempuan. Sunat muakkad. Ni kitab ni lah. Tapi sebenarnya terkenal dalam mazhab Syi'i ini bukan sunat muakkad. Dia panggil fardu kifayah. Kebanyakan Imam Nawawi sebut fardu kifayah. Tapi kitab ni dia sebut sunat muakkad. Jadi banyak bezalah. Di kalangan Syafi'iyah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pun ada kata sunat muakkad, ada kata fardu kifayah. Fardu ain tak sebut kecuali sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah ni fardu ain ni. Sepakatlah fardu ain ni, setiap orang wajib, lelaki lah fardu ain. Tapi kalau sembahyang fardu sunat muakkad, tak kira lelaki perempuan lah. Tapi lagi ditekan lelaki. Tapi kalau dengar azan, dengar ni, siapa yang duduk blok W? Tak mengaku dah. Ramai dah. Jadi awak paling dekat dengan surau tu, surau asrama lah. Dengar azan turun lah. Bukan sunat muakkad bagi saya tu jadi fardu. Kalau tak fardu kifayah, fardu ain. Mazhab Hanbali fardu ain. Mazhab Ibn Hazm Az-Zahri fardu ain dan tak sah solat. Berat lagi dah. Kalau awak sembahyang seorang tak sah. Orang lelaki ni tak sah solat bersendirian. Kena sembahyang jemaah baru sah. Tu pendapat mazhab Daud Az-Zahiri lah. Mazhab Hanbali, Ibn Al-Qayyim ke apa hitamnya, awak berdosa dah. Awak solat seorang berdosa dah. Wajib solat berjemaah di tempat azan dilakukan. Tak kira lah hukum mana pun dah kuat dah. Yang penting awak kena berhati-hatilah, bersemangat solat berjemaah. Zaman Nabi ni sahabat-sahabat sanggup dipapah oleh 2 orang dah. Sakit punya sakit dipapah 2 orang dah nak pergi solat berjemaah. Kalau tak pergi solat berjemaah, tanda munafik. Tu zaman sahabat Nabi gitu dah. Tak apalah kita baca hadisnya. Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari 619 dan Muslim 650 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajatan. Artinya salat berjemaah 27 darjat lebih utama daripada salat bersendirian. Dengar ni. Awak mari lewat ni tak? Solat jemaah tidak? Jangan main seorang ada saya tengok tu buat sembahyang ujung ni sikit. Solatlah berjemaah dah. Awak tak sempat ni imam utama tu, sembahyanglah jemaah dengan imam lain dah. Sebab sembahyang berjemaah ni 27 kali ganda. Awak sembahyang maghrib 3 rakaatnya. Sembahyang berjemaah 3 darab 27 berapa? Boleh kira? 27 darab 2 54 campur 27 berapa? Boleh kira? Berapa kali rakaat sebenarnya kita solat? Dia sebab sembahyang jemaah. Kira dah berapa? 60 darab 3 180. 180 tolak 21. Banyak pun payah kira dah. 100 apa? Apa tu ni kira ni?
Siapa boleh kira? Berapa kali kita rakaat? Kalau hak mudahnya 4 rakaat sembahyang isyak dah. Sembahyang isyak dah. Awak sembahyang fardu isyak 4 rakaat darab 27. Jadi berapa? 4 darab 25 100. 2 darab 25 100. 27. Berapa? 108 lah. Awak solat sembahyang isyak tu 108 rakaat. Lebih daripada awak sembahyang tarawih, sembahyang isyak berjemaah. Sembahyang tarawih ia tidak akan darab 27 tu, tak darab. Sebab yang disebut oleh Nabi tu sembahyang fardu berjemaah. Sembahyang tarawih 27 lah. 11 rakaat lah awak sembahyang. Tapi sembahyang isyak berjemaah seolah-olah awak sembahyang 108 rakaat. Dengar ni. Jangan malaslah sembahyang jemaah. Sembahyang berjemaah. Kalau tak sembahyang di surau, di masjid pun sembahyang di dom berjemaah. Boleh ke sembahyang di dom berjemaah? Kalau azan tu kena pergi bawah lah. Tak boleh lah sembahyang di dom. Kalau dengan azan tu lah sembahyang berjemaah di bawah lah. Solat berjemaah. Jangan sembahyang seorang. Rugi lah. Kira lah satu solat 108 rakaat. Solat seorang 4 rakaat. Kalau umur panjang, banyak mana seolah awak sembahyang dah. Banyak mana awak rugi pahala berjemaah kalau awak tinggal solat berjemaah. Okey, nama yang lebih sahih bahawa solat berjemaah hukumnya fardu kifayah. Kata ada lebih sahih dah. Lebih sahih bukan sunat muakkad tapi fardu kifayah. Bagi setiap lelaki yang mukim yang tidak bermusafir, sehingga syiar Islam berjemaah semakin nampak. Kita kena nampak syiar dah. Solat berjemaah sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang jemaah lah. Sembahyang maghrib isyak dia nampak ramai dah. Dia ada syiar, nampak menonjol ni Islam. Dia nampak hebatnya orang Islam ni. Bukan perkauman saja dah. Dia ngamuk dah. Kalimah Allah lah bukan dia lebih hak dah. Dia solat jemaah pun tidak dah. Dia syiar nampak. Dia orang kafir gerung tengok kita solat berjemaah ramai dah. Boykot lah tapi kadang boykot. Nah. Gitulah dah. Ada tapi janganlah sampai melampau sangat. Okey, tapi solat jemaah ni dia jagalah. Okey. Hal ini berdasarkan kenapa solat fardu berjemaah ni fardu kifayah sebenarnya. Wajib. Kena ada. Satu KB dengan ni. KB Syaz ni. Awak tak solat berjemaah di KB ni. Dosa habis. Tak ada orang solat jemaah di KB ni. Sembahyang zuhur tak ada. Dosa. Sembahyang asar dia ada tak? Tak ada sembahyang jemaah. Kalau tak ada habis berdosa. Lepas tu fardu kifayah ni satu tempat kena solat berjemaah. Satu kampung, satu KB, satu tempat tu kena solat berjemaah. Orang lain habis semua berdosa dia. Tu fardu kifayah. Dia kena ada dalam satu kelompok manusia tu, satu kelompok tempat tu kena solat berjemaah. KB, kampung kena ada dah. Kampung tu kampung lah sudah dah. Di KB, di kita, di sekolah kita ni kena ada lah satu dah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud 547 dan disahihkan oleh Ibn Hibban nombor 425. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jamaah wa fi riwayatin as-salatu illa istahwaza alaihim syaitan. Artinya apabila ada 3 orang dalam sebuah desa atau kampung. Ada 3 orang ada kampung ni, kampung Nyai. Kampung KB Syaz. Kampung juga kira dah. Tempat kita ni. KB Syaz. Dalam KB kita ada 3 orang yang ada budak ni. Tidak didirikan solat berjemaah. Lalu di sana tidak didirikan solat berjemaah. Maka syaitan akan menguasai mengalahkan mereka dah. Illa stahwaza alim syaitan. Tak solat berjemaah, syaitan akan kuasai. 3 orang saja tak solat jemaah. Kita lagi ramai lagi kuat syaitan dah. Jadi kita kena solat berjemaah lah, biar ada solat berjemaah.
Seorang makmum diwajibkan untuk niat salat berjemaah, sedangkan imam tidak wajib untuk niat menjadi imam. Dengar ni. Awak ikut semayang seorang siapa-siapa dah. Dia tak tahu pun awak ikut solat dia dah. Sah. Solat dia pun sah, solat awak pun makmum tu sah. Awak boleh pahala jemaah. Satu lagi, dia semayang sunat. Dia semayang sunat ba'diyah maghrib atau ba'diyah isyak. Awak mari ikut belakang dia, tepi dia, semayang fardu isyak berjemaah dengan imam yang semayang sunat tu. Awak boleh pahala jemaah juga. Walaupun dia bukan niat solat fardu, main sunat je. Baik, boleh pahala berjemaah juga. Dan tak wajib, mengikut mazhab kita wajib dia berniat imam dah. Tu kuatlah majoriti ulama pilih gitulah. Hal ini agar makmum sah mengikut imam dan perolehi pahala jemaah. Tak imam tak tahu dia jadi imam dia tak tahu jadi imam dah, kita ikut dia. Kita boleh pahala jemaah, dia tak boleh lah. Nah. Dia semayang sunat ba'diyah. Kalau ba'diyah rawatib, ba'diyah selepas isyak ke lepas maghrib, kita mari lewat, kita ikut dia. Solat tepi dia ke belakang dia ke, boleh pahala berjemaah ke? Boleh ni? Okey, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niat. Jadi niat awak jadi makmum ni ikut jemaah boleh pahala. Imam tak boleh pahala lah kan? Kau apa kita ni? Nampak lagi ya? Orang yang merdeka boleh bermakmum kepada hamba, dan orang yang balik boleh bermakmum kepada anak remaja. Boleh. Orang zaman dulu ada hamba, tawanan perang dah, hamba boleh dia jadi imam dah. Dan orang balik, ada budak kecil jadi tok imam dah. Tak balik lagi dah. Umur 10 tahun, 11 tahun jadi tok imam. Awak tetap boleh pahala jemaah dan sah solat jemaah awak dah. Yang ni anak yang mendekati usia balik, tak balik lagi dah. Dan disebut juga memayis, tapi kerti cemah cuci 7 tahun ke atas lah. Kalau bawah 7 tahun tu budak tak kerti cemah cuci, tak boleh jadi imam dah. Bukhari hadis 4051 meriwayatkan bahawa Ammar bin Salmah radhiyallahu anhu pernah mengimami kaumnya ketika usianya masih 6 atau 7 tahun. Jadi Ammar bin Salamah ni sahabat Nabi, umurnya 7 tahun dia imam dah. Hadis Bukhari 4051. Soal lelaki tidak boleh bermakmum kepada wanita. Aminah waduk tak boleh jadi imam wanita, tak boleh. Dan seorang qari yang fasih membaca Quran tidak boleh bermakmum kepada seorang ummi yang buta huruf. Orang tu dia pandai baca Quran, tiba-tiba mak tok imam dia baca salah banyak kan. Jadi tak boleh ikut. Orang tak pandai, sama-sama tak pandai ikutlah, sah lah kan. Kata tu tak sah lah kan. Sama-sama tak pandai lah kau dah. Dia jadi tok imam tak apalah. Abu Daud 596 dan lain-lain meriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, dia menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qaman fala ya'ummuhum wal ya'ummahum rajulun minhum. Artinya barang siapa mengunjungi suatu kaum, maka janganlah dia menjadi imam salat bagi mereka, hendaklah imam dipilih dari seorang lelaki dari mereka dah. Kalau awak pergi kampung mana-mana dah, awak orang luar musafir ke apa, tak boleh jadi imam. Orang tempatan boleh jadi imam dah, kecuali dia tolak juga, tak mahu berlaku pakat tolak awak lain lah. Tapi tak boleh saya awak kena kata tak, orang tempatan lebih afdal jadi imam dah. Dari hadis ini dapat di atas dapat difahami bahawa seorang wanita tidak boleh menjadi imam satu kaum selama di sana terdapat lelaki. Selagi ada lelaki, perempuan tak boleh jadi imam. Di mana pun kedudukan seorang makmum yang mengikuti imam di sebuah masjid, selama dia mengetahui gerakan imam, hal itu as-sah baginya sepanjang dia tidak lebih maju dari sah iman. Sikit lagi dah. Jadi awak tak dengar, awak tak nampak, awak duduk bilik tepi tu dah, atau belakang tu. Tapi awak tutup pintu dah, sliding. Awak solat ikut tok imam, awak dengar je, awak tak nampak tok imam pun dah. Jadi sah solat awak. Apa awak nampak sah hadapan, atau awak tahu gerakan dah. Awak duduk tepi dah, awak tahu gerakan dah. Jadi dia sah berimamkan orang gitu. Seandainya imam solat di dalam masjid dan makmum berada di luar masjid yang dekat dengan masjid, namun dia dapat mengetahui keadaan gerakan imam,
Selama tidak ada penghalang, maka hal tersebut dibolehkan. Dia tahu gerakan imam dah. Duduk luar masjid Ismail dah. Tak muat masjid ni. Tetap sah solat dia lah. Okey, setakat itu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, giazan.